Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah taala masih lagi menghimpunkan kita bersama dalam rumah Allah taala pada malam ini. Dapat kita hadir bersama-sama diberikan kepada kita dua nikmat yang terbesar, nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang harus sentiasa kita syukurkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian daripada nikmat kesihatan, boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Kemudian nikmat masa, ada masa, ada peluang untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala catatkan sebagai salah satu daripada ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita bawa pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, tuan-puan yang terhormati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Minhajul Abidin pada muka surat 10. Muka surat 10 baris yang ke-14 daripada atas ke bawah. Kata muallif Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Baik, maka kita pada malam ini kita akan sambung pada membicarakan tentang apa yang dikatakan sebagai khulasatu min muqaddimatil kitab. Kesimpulan pada muqaddimah kitab. Bagaimana telah pun kita sebut pada sebelum-sebelum ini, apakah yang dikatakan sebagai muqaddimah kitab? Dengan diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang 7 aqabah ataupun 7 halangan, 7 cabaran yang perlu ditempuhi oleh kita sebagai orang-orang yang salikin, iaitulah orang-orang yang nak berjalan menuju ke hadratillah ta'ala dalam keadaan sejahtera dan selamat. Maka kata muallif Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, maknanya qala al-muallif, muallif ni maknanya pengarang kitab lah. Juga disebut sebagai penyusun kitab. Maka muallif itu adalah pengarang kepada kitab. Adapun muallaf tu hak Cina masuk Islam, itu dinamakan sebagai muallaf. Muallif maknanya pengarang kepada kitab. Kata muallif Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, maka inilah aturan. Makna kata inilah dia susunan perjalanan untuk kita menuju kepada hakikat ibadat yang sebenar. Maknanya disusun oleh Imam Al-Ghazali sebagai bantuan kepada kita, panduan kepada kita untuk kita berjalan menuju ke hadratillah. Makna kata untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadat yang diilhamkan daku oleh Tuhanku. Diilham maknanya diberi peher kepada aku dan juga dapat sampaikan kepada orang lain, termasuk kita yang mengaji kita. Makna kata diilhamkan daku, makna diilhamkan kepadaku oleh Tuhanku, oleh Allah Ta'ala. Maknanya dikembalikan ilmu yang dia ada ini, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Inilah cara sebenar. Ada kelebihan, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kenapa kelebihan itu Allah Ta'ala beri kepada kita? Ada ilmu kerana Allah Ta'ala beri, ada ilham kerana Allah Ta'ala beri, ada harta rezeki daripada Allah Ta'ala. Semua itu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Maknanya di sini
menunjukkan kepada kita bagaimana tawaduknya pengarang kita ini. Dia tidak bersakah dengan ilmu yang dia ada, tidak bersohor. Kenapa? Kerana dia kata ilmu yang Allah Ta'ala beri, ilham yang Allah Ta'ala beri kepada aku ini oleh Tuhanku, mari daripada Allah Ta'ala berlaku pada jalan ibadah. Mana kata atas jalan nak berbetul pada ibadah. Dia maknanya jalan salikin orang-orang ini, orang-orang tasawuf ini nak menuju kepada ibadah yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ibadat ini adalah hukum daripada bahagian fiqh. Dia berbeza. Kalau ibadat pada bab fiqh, tapi apa kaitan dengan tasawuf? Makna kata ibadat dikatakan sebagai ibadat yang sebenar bila mana lekat dengan pengisian tasawuf dalam ibadat tersebut. Kalau sekadar ibadat, boleh buat belakang ibadat, boleh semaya belakang, boleh puasa belakang, mana daripada segi zahir. Tapi dari segi hati dia, batin dia tu nak dilengkapi ataupun dididik dengan ilmu tasawuf. Ni mana kata dikatakan oleh pengarang bahawa semua ini adalah ilham daripada Allah Ta'ala untuk aku cerita, untuk aku gambarkan kepada orang yang mengaji kita ini tentang jalan yang sebenar nak menuju kepada hakikat ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka ketahuilah olehmu sekarang, maknanya i'lam ay at-talibul ilm, ketahuilah olehmu, makna kata ketahuilah oleh orang-orang yang mengaji. Daripada siapa? Daripada kita semua ni tak? Ni maknanya ketahuilah olehmu sekarang, maknanya ni dengan taufik Allah Ta'ala. Makna kata dengan taufik, bagaimana kita sebut dah sebelum ini, taufik ini adalah bantuan untuk kita menyempurnakan hidayah. Dia berbeza, bukan taufik nama orang. Nama orang pun ada juga taufik. Makna kata taufik, iaitulah penolongnya daripada Allah Ta'ala untuk kita menyempurnakan hidayah. Hidayah itu Allah Ta'ala buka hati kita, Allah Ta'ala tunjuk jalan pada kita, itu hidayah. Mari bahasa buat ibadat, itu hidayah. Mari bahasa nak mengerjakan kebajikan, itu hidayah. Adapun taufik ialah penolongnya daripada Allah Ta'ala supaya kita boleh buat ibadat tersebut. Segala kebajikan hadir dengan cara hidayah, maka dibantu oleh taufik untuk kita menyempurnakan dari segi amal ibadat ataupun hidayah tersebut. Mana kata dengan taufik Allah Ta'ala, dengan bantuan daripada Allah Ta'ala, bahawasanya yang hasil, mana kata benda yang dapat tu daripada jumlah perkara ini, daripada benda yang kita dapat daripada awal-awal yang dikatakan sebagai mukaddimah perjalanan orang nak menuju ke hadratillah ini, awal-awal dia apa dia? Daripada benda ni, jumlah ini 7 aqabah. Dia sebut sebagaimana disebut Rasulullah inilah 7 aqabah. Maknanya 7 halangan, 7 cabaran. Pokok mana pun nak kepada perjalanan yang sempurna, jumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan sempurna, nak kena kita hadap 7 perkara ni. Tak kira siapa pun kita, hebat mana kita, bisa mana kita pun, kita kena lalu daripada 7 cabaran ni. Bila berhasil kita hadap 7 cabaran ini, 7 aqabah ini, maka barulah kita boleh bawa diri kita, boleh jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sejahtera dan selamat. Maksud yang baik. Aqabah yang pertama, apa dia? Aqabah yang pertama dinamakan aqabah ilmu. Ini kita sebut dah sebenarnya. Kita dah huraikan pada awal kitab sebelum ini. Yang pertama, awwaluhu wa huwa aqabatul ilmi. So awal-awal aqabah pada bab kita nak berjalan menuju ke hadratillah, bagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu tentang ilmu. Nak buat apa pun kena ada ilmu. Nak beramal ibadat kena ada ilmu, nak semaya kena ada ilmu, nak buat apa saja sekalipun dengan ada ilmu. Buat ibadat tanpa tahu kaifiat, maka setengahnya ulama kata sebagai mardudun, ditolak. Buat dengan keadaan tu orang tak lekat lah. Dia buat dengan keadaan jahil tapi tu orang. Kenapa tak mengaji, tak ada ilmu? Maka ulama kata, setengah ulama sebut ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Buat dengan tidak ada ilmu. Sebab tu kena ada ilmu. Begitu juga kita ini sebut bagaimana kita nak berjalan menuju ke hadratillah. Seawal-awal perkara iaitulah pada aqabah yang pertama dikatakan sebagai aqabah ilmu. Naknya biar kita faham cara kedudukan kita nak buat amal ibadat setara mana, nak
nak berjalan menuju ke hadratillah, nak buat segala masalah dalam ibadat lagu mana. Sebab tu kena mengaji, kena ada ilmu. Bagaimana Nabi sebut kepada kita, wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sebut dah kepada kita, barang siapa hak tepuh lalu jalan susah nak boleh ke ilmu, ngaji tu kan payah kadang-kadang nak faham ilmu ni, nak boleh kau faham betul-betul jeliru bab semaya kau bab gapo sekali pun kadang-kadang payah nak boleh kau reti. 2-3 kali boleh baru faham. Nak yang payah jalan-jalan nak cari ilmu, maka kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan mudah pada dia jalan nak menuju ke syurga. Tu kelebihan orang mengaji. Kalau boleh mengaji lah. Kalau kita ada masa, ada peluang mengaji, ngaji Quran, ilmu tajwid dan sebagainya, ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain tadi? Ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Kemudian ilmu yang melengkapi atas ibadat dia, ilmu fardu ain. Apa dia? Ilmu Quran, ilmu hadis. Maka semua ini kena mengaji. Kalau tidak kan dalam keadaan jahil, buat amal ibadat tak tahu mana betul mana salah, buat sebuah-buat. Sebab itu dikatakan sebagai ibadat ni kadang-kadang tak ada kualiti di sisi Allah Ta'ala. Supaya semayah lah kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayah itu boleh cegah, boleh sekat daripada benda keji, benda munkar. Hakikat semayah yang sebenar. Tapi kita kadang-kadang kita semayah tapi tak berubah juga. Tempat lain lah bukan tempat kita, kita bagus berlaku, alhamdulillah. Noyaknya semayah yang tidak berkualiti tak dicegah kita. Semayah buat maksiat seperti tu dah. Dia semayah tapi banyak melanggar hukum hakan daripada Allah. Sebab apa? Kerana semayah itu tidak ada kualiti. Lagu mana boleh menyebabkan tak ada kualiti? Antaranya kerana tak ada ilmu. Sebab tu kena faham rukun semayah, cara semayah, lagu mana nak boleh kau khusyuk dalam semayah. Semua tu kena mengaji belaka. Bila mengaji, barulah kita faham hakikat ibadat yang sebenar. Maknanya Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, mula-mula sekali kena menempuhi satu cabaran, satu aqabah yang dinamakan sebagai aqabah ilmu. Baik. Dan yang kedua, maknanya yang kedua daripada apa? Daripada 7 aqabah yang disebutkan pengarang kitab Imam Al-Ghazali dinamakan sebagai aqabah taubat. Lepas dah ada ilmu, kita faham dah cara nak buat amal ibadat secara mana, maka dalam keadaan itu kita kena bersih diri kita kepada Allah Ta'ala. Nak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Hati kita biar bersih. Dan cara tak mudah nak ibadat, maka bersih hati. Cuci hati kita, bersihkan diri kita untuk kita hampir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Orang yang tidak bertaubat, maka di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang berdosa. Sebab tu taubat kena semua. Biarlah kita rasa kita sempurna dah pun kena taubat semua. Ulama sebut at-taibun kaman la dzambalah. Orang taubat ni supaya orang tak ada dosa. Kenapa? Buat dosa taubat, buat dosa taubat. Taubat dosa pun taubat juga. Biar bersih diri kita. Sebab apa? Pasal kita ni manusia tak terlepas daripada dosa dan noda. Sebab tu kena banyakkan rutinkan diri kita dengan taubat. Bagaimanakah satu ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sebut kepada kita, dia ambil daripada Ibn Subayh dalam tafsirnya. Satu ketika dia berkata, macam mana? Syaka rajulun ila al-Hasan al-Jadubah faqala lahu astaghfirillah wa syaka akhar ilaihi al-faqr faqala lahu astaghfirillah wa qala lahu akhar ud'u Allah ay yarzuqni waladan faqala lahu astaghfirullah wa syaka ilaihi akhar جفافا بستانه فقال له استغفر الله فقلنا له في ذلك فقال ما قلت من عندي شيئا إن الله تعالى يقول في سورة نوح. Satu ketika disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala kepada kita, satu ketika ada seorang lelaki-lelaki. Seorang lelaki-lelaki ni dia jumpa dengan Hasan Basri. Kalau kita tahu, kalau kita pernah melihat kepada sejarah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada tokoh awliya Allah yang alim wali. Satu ketika jumpa dengan Hasan Basri, seorang lelaki. Dia mengadu kepada Hasan Basri, "Ya Hasanul Basri, lagu manakah tentang kegersangan bumi
bumi kita jadi kering kemarau, dia tanah jadi tak subur, bumi jadi kering kontang, maka Hasan Basri jawab macam mana? Kata Hasan Basri, maka istighfarlah kamu kepada Allah. Maka satu ketika mari pula orang lain jumpa juga dengan Hasan Basri. Ya Hasanul Basri, lagu manakah kita nak hidup dalam keadaan kemiskinan? Maka Hasan Basri jawab macam mana? Astaghfirullah, istighfar kepada Allah, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mari pula orang lain tanya, ya Hasanul Basri, indi biwairi walad, pada aku tak ada anak, tak ada rezeki anak. Dia lama dah kahwin, tiba-tiba tak ada anak. Dia jumpa dengan Hasan Basri, kita tanya juga, Hasan Basri, bagaimanakah aku untuk aku dapatkan anak? Maka kata Hasan Basri, astaghfirullah, istighfar kepada Allah. Maka satu ketika mari pula orang lain jumpa juga dengan Hasan Basri, dia cerita pasal kebun dia tidak subur, tak buah, sebagainya masalah dalam kebun dia. Maka dia jawab juga yang sama. Hasan Basri kata kata, astaghfirullah, istighfarlah kamu kepada Allah. Bila lagu tu, maka sahabat kepada Hasan Basri, maka tanya, apa kak? Mari apa masalah? Jawapan kamu apa dia? Astaghfirullah, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Maka Hasan Basri jawab kan, sesungguhnya aku tak ada royak benda tu, bukan daripada aku, bahkan daripada Allah Ta'ala sendiri. Sebut firman Allah Ta'ala surah Nuh, faqul fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, dialah yang Maha Pengampun. Di situ tempat kembali kita. Ada masalah, ada apa-apa, istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Terkadang dosa kita, masalah kita kadang-kadang boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Bila murka, diuji Allah Ta'ala dengan macam-macam. Sebab apa? Atas kita juga. Sebab itu Hasan Basri kata, apa-apa masalah, minta istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Bila kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dalam keadaan itu Allah Ta'ala semakin hampir dengan kita kerana kita sudah bersih. Bersih kita, jiwa kita, diri kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kena banyakkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ulama sebut kepada kita, antaranya Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, perbezaan taubat orang awam dengan taubat orang alim, orang ada ilmu, berbeza. Lagu mana? Taubat orang awam, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka selesailah dia. Bila Allah Ta'ala ampun, maka selesai dia. Tapi ada pun taubat bagi orang yang ada ilmu, orang alim dan sebagainya, dia kena taubat dua perkara. Taubat dengan Allah Ta'ala, kemudian taubat atas lala dia, kerana dia orang ada ilmu, orang tahu. Tapi doa di sini, taubat itu benda yang wajib pada kita. Dia ulama sebut kepada kita, syarat taubat dia ada 4. Bukan kata kita sebut, aku taubat dah. Dia kita sebut kita tak jadi. Lagu mana ulama sebut? Ada 4 syarat taubat. Yang pertama, kita berazam, kita bertekad dalam hati tak sebut ada benda tersebut. Itu syarat pertama. Sebut dalam hati betul-betul, kita buat azam, kita bertekad dalam hati tak sebut ada maksiat tersebut, tak sebut ada dosa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyesal. Bukan setakat tak sebut ada, kita menyesal dalam hati kita tak sebut. Aku menyesal ya Allah buat benda tu sekian. Dalam hati dia ada rasa sedih, kecewa kita kerana kita buat dosa tersebut. Yang ketiga, bila mana kita berazam, bila mana kita menyesal, yang ketiga kita kena tinggal ikhlas, cabut kuih tu. Kadang-kadang ada orang menyesal, orang berazam dia menyesal, tapi dalam masa sama dia buat lagi, maka tu tak dipanggil sebagai taubat yang nasuha. Taubat dah tapi tak sempurna. Kenapa? Taubat hanya separuh jalan. Dia menyesal, dia berazam dalam hati tak sibuk ada, tiba-tiba dia tak tinggal benda tersebut, maka tak sempurna, kena tinggal. Bahkan kata ulama, kalau tempat tu tempat yang boleh buat kita maksiat, maka kita pindah ke tempat lain. Cari jalan kita mengelakkan daripada maksiat tersebut. Itu bagi hak tidak berkaitan dengan manusia, 3 syarat tu. Ada pun kalau berkaitan dengan manusia pula tambah syarat. Apa dia? Kena istihlal minta halal. Contohnya lagu mana? Kita curi hak orang, kita nak mengupak ke orang, hak ni dosa kita dengan manusia, kena minta halal, minta ampun. Imam Syafi'i pada mazhab kita, bagaimana kena istihlal minta halal, dia kena
secara detail. Tak boleh kata pakai bohong. Salah raya maaf belaka weh dosa kita dengan dia. Kosa-kosa weh tak jadi. Syafi'i, mazhab Syafi'i kita kena royak. Apa kesalahan kita? Dia tak rasa malu kalau lagu tu. Atas dunia baru. Esok-esok kalau kita tak minta maaf atas dunia, akhirat esok mengaku kita nak cari mana orang kita nak buat dosa dengan dia. Dia daripada masyarakat orang manusia. Tak kenal orang masa tu. Dayaknya susah. Sebab tu jangan buat dulu lagi dosa dengan manusia. Sesama makhluk kita, sesama manusia jangan buat dosa dulu lagi beringat boleh. Dia buat dosa senang dia minta maaf tu payah. Tidak kapun ni lah, kapun lain lah, kapun ni bagus belaka, alhamdulillah. Dayaknya ada pasal kita nak melazimi taubat kita. Bila dah ada ilmu tadi, maka yang kedua kena taubat. Maka yang ketiga dinamakan juga kepada dia. Yang ketiga dinamakan dengan aqabah al-awaqib. Gapo dia al-awaqib ni? Aqabah yang menghalang atas ibadat kita. Bila buat ibadat, maka kata ulama ada 4 cabaran, 4 halangan. Cuma buat amal ibadat ada selalu hak sekat, ada selalu hak larang, ada selalu hak lawan. Gapo dia ulama sebut ada 4. Yang pertama dunia. Yang pertama dunia. Dunia ni antara cabaran besarlah. Dia nak semaya ingat benda-benda atas dunia. Nak semaya ingat hotel dia. Akad takbir ingat harta kita. Ada duit tak simpan lagi, tak boleh dalam bank lagi kok. Dia banyak dah fikir hal dunia. Itu yang pertama. Ibadat kita tak boleh lari. Yang pertama dunia. Dia asyik berfikir dunia. Dalam ibadat berfikir dunia lagi. Yang kedua ulama sebut uzlah. Yang kedua manusia. Dia nak semaya ada selalulah manusia. Kadang-kadang Allah uji melalui anak. Kadang-kadang melalui isteri. Kadang-kadang melalui adik-beradik. Macam-macam ujian melalui manusia. Cabaran juga. Yang ketiga syaitan. Musuh kita hak nyata, hak jelas-jelas. Yang keempat ulama sebut adalah nafsu. 4 ni kena lawan. Kadang-kadang kita manusia ni banyak kalah pada 4 ni. Rebah kita dengan dunia. Kalah kita dengan makhluk. Kenapa tak silawan? Bagaimana nak lawan? Ada pun dunia nak lawan dengan cara kita banyakkan zuhud kita kepada Allah Ta'ala. Gapa dia zuhud? Pakai baju cantik ke? Tak. Dia jalan pokok ke? Tak, tu tak panggil zuhud. Zuhud gapa dia? Zuhud kata ulama rahimahullahu ta'ala, antaranya kata Sufyan Uyainah, dia katakan orang-orang yang zuhud itu lagu mana? Adalah jika dia boleh nikmat dia syukur, dan jika dia tipu musibah dia sabar. Ini antara orang yang zuhud. Boleh nikmat syukur, alhamdulillah. Tapi bila diuji dia sabar. Kita tak kadang-kadang demam sikit atau dia uji. Dia habis geger sekapur. Demam kita demam geger ni. Kenapa kadang-kadang tak ada rasa sabar kita? Sabar kata Allah Ta'ala dalam Quran pun sebut innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Doanya payah nak boleh sifat sabar. Ni payah sabar ni. Kadang-kadang balah dia. Nabi, contoh kita ambil contoh Nabi lah. Nabi bila bangun pagi. Bila bangun pagi, kalau kita bangun pagi tak cari sarapan kita ni. Maka Nabi bila bangun pagi begitu juga, muka manusia seperti kita juga. Masuk dapur tanya Aisyah, hal indakum ghadaan? Ada ke tak pagi ni sarapan pagi ni? Maka Aisyah jawab, la, tak ada. Maka Nabi katakan, inni idzan asum, apalah hari nak puasa. Itu cara Nabi. Kita masuk dapur, ada masak ke pagi ni? Tak ada. Apalah. Pekuk puyuk kena tahu. Bila puyuk mahal-mahal tak nak pagi. Marah kita tak sabar. Ke tempat kita tempat lain. Maknanya payah nak boleh bersabar. Maka sebab itulah disebut sebagai kita ni bila mana kita nak lawan dunia kena sebut kena sabar belaka. Nak lawan manusia tipu daya ataupun halang daripada manusia kena uzlah. Banyak merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nak lawan syaitan betul-betul kita kena lawan dengan syaitan ni. Musuh kita yang nyata. Jangan kita tunggu. Nak lawan nafsu, kita kena kawal hawa nafsu kita. Nafsu ni kadang-kadang banyak. Mari merasa elok, itulah nafsu. Sebab itu orang sebut nafsu ada 2. Ada nafsu baik, ada nafsu tak baik.
Nafsu baik lah ke mana nak buat amal ibadat semua. Dia rasa tak boleh nak rawai juga, nak kehendak kita, keinginan kita. Kalau boleh hari dapat nak mengaji sejuk. Itu nafsu juga. Tapi nafsu yang baik. Nafsu hang tak macam mana? Dia marah kau deki semua ngau dia. Jiran beli kereta baru, kita demam seminggu. Dia. Konsep sebab apa? Ada pasal kita, hati kita tak comel, duk deki dengan orang, duk ada pasal yang tak baik pada orang. Maka nak tak nak kena kawal nafsu. Kenapa? Nah, yang dikatakan sebagai aqabah yang ketiga pada bab aqabah awal. Benda ni dah duk halal kita semua. Nak buat amal ibadat kena berdepan dengan 4 cabaran tadi. Dunia, manusia, syaitan dan juga nafsu. Maka yang keempat yang dikatakan sebagai aqabah al-awarid. Apa dia? Aqabah yang memberi godaan atas ibadat. Jadi mari kita percaya antaranya apa dia? Rezeki. Mari pasal tak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Mari was-was. Kadang-kadang mari pasal tak reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Hal ini mengganggu ibadat kita berlaku. Dikatakan sebagai aqabah al-awarid, mengganggu ibadat kita. Kadang-kadang nak ibadat pun tak senang. Kenapa nak mikir ada ke rezeki hari ini? Dia untuk kira kita. Maka ini dia katakan sebagai aqabah ataupun cabaran kita untuk kita berdepan dengan godaan dalam ibadat. Baik. Dan yang kelima dinamakan dengan aqabah al-bawa'is. Apa dia al-bawa'is ni? Aqabah ataupun halangan yang boleh membangkitkan rasa kita nak buat amal ibadat. Maka Imam Al-Ghazali sebut kepada kita dua ya. Apa dia? Rajak dan juga khauf. Rajak ni kita harap kepada Allah Ta'ala 100%. Khauf pula kita takut kepada Allah Ta'ala. Maknanya atas jalan ibadat kita sehari-hari, kehidupan kita segala-galanya nak kepada dua benda. Yang pertama kita kena harap kepada Allah Ta'ala. Yang kedua khauf. Begitulah antara konsep ditunjukkan oleh para ulama kepada kita. Antara yang seorang ulama sebut lepas pada sembahyang Isyak dia tutup muka. Wisana assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka tutup muka dia. 40 tahun dia tutup muka lepas sembahyang. Maka anak murid dia tanya apa kat tutup muka lepas sembahyang. Maka tunggu dia kata kan? Dia kata aku takut ibadat aku tadi Allah Taala ambil lepas semula muka aku. Takut kita semua. Orang alim, orang hebat ada anak murid beribu, tapi masih ada rasa takut Allah Taala tak terima. Sebab tu kena harap kepada Allah Ta'ala. Buat amal ibadat, berharap supaya segala amal ibadat kita, segala-galanya itu Allah Ta'ala terima. Yang kedua khauf. Khauf ni takut. Takut apa? Takut Allah Ta'ala anggap segala amal ibadat kita tadi tiada nilai di sisi Allah Ta'ala. Haba'an mansura. Tak ada nilai segi apa. Letih saja buat amal. Kenapa? Kerana tidak sempurna pada amal ibadat tersebut kepada Allah Ta'ala. Banyak kekurangan dalam ibadat. Itulah yang dikatakan sebagai aqabah yang boleh membangkitkan ibadat kita, semangat nak buat amal ibadat, iaitu daripada rajak dan khauf. Maka yang keenam dinamakan dengan aqabah al-qawadih. Apa aqabah al-qawadih? Iaitulah aqabah cabaran-cabaran yang boleh menyebabkan rosak amal ibadat kita. Buat amal comel dah, rajin dah, tapi jadi punah, jadi rosak. Imam Ghazali sebut kita dua hal utama. Apa dia? Riak dan juga ujub. Riak ni kita buat amal nak tunjuk ke orang. Buat amal nak suruh orang tahu kita ni rajin buat amal ibadat. Nak suruh orang tahu kita ni ahli ibadat. Nak suruh orang tahu kita ni kaki masjid. Pak lainlah tempat kita. Nampaknya ada pasal kita buat amal nak tunjuk ke orang, itu dinamakan sebagai riak. Kadang-kadang kalau semayang di rumah tak ada 2 minit siap dah. Ni cucah khabar-khabar siap. Tapi di masjid dia lain. Dia duduk puasa, dia tengok, dia duduk pagi tu kat semayang kat comel. Dia lendik molek semayang. Dia berjuruhnya semayang, tomak ninahnya semayang. Kenapa? Kerana ada berasa riak buat amal nak suruh orang tengok. Ni bahaya. Mana dalam keadaan macam ini, amal ibadat tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi rosak, tak ada nilai. Kenapa buat amal ibadat? Kerana orang. Tengok ulama sebut syirik orang lagu ni. Kenapa buat amal ibadat? Tidak kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kena ingat, buat amal biar ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ni kenapa? Kerana ibadat ini khusus kepada Allah Ta'ala. Jangan dia fikir nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji, nak suruh orang rasa kita ni ahli ibadat. Jangan.
Inilah kalangan orang-orang yang buat amal ibadat sia-sia kerana ada bahasa area. Yang kedua, ujuk ni kita bangga dengan diri kita sendiri. Buat amal ibadat nusuk dah. Orang tak tengok dah. Tapi dalam hati mari bahasa area kita, oh tak ada dah orang setara aku. Tak ada dah orang boleh bangun sepagi tengah malam, pukul 3 pagi, bangun sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang qiyamul sebagainya, tak ada dah. Dia rasa kita hebat. Padahal kita ada di sisi Allah Ta'ala tak ada apa. Ada pasal kita nak membesarkan diri kita, membanggakan diri, maka busuk selalu amal. Walaupun hebat, walaupun banyak buat amal, walaupun kita bangga buat amal, tapi mari saja pasal ujuk kita nak bangga atas segala amal kita kepada Allah Ta'ala, maka jadi rusak amal pahala kita tersebut. Bila dah hadap semua daripada Aqabah, 6 cabaran ini, maka masuk kepada Aqabah yang ketujuh. Apa dia? Dinamakan sebagai Aqabah Alhamdu wa Syukur. Puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana 6 cabaran sebelumnya tadi kita boleh hadap, kita boleh tempuh, kita boleh lalu, kita berjaya mengatasi daripada 6 cabaran. Maka cabaran ketujuh iaitu bagaimana kita nak hadir rasa syukur kerana Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita dapat mengatasi daripada cabaran-cabaran dalam amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan kita syukur pada Allah Ta'ala, barulah mari rasa sedap buat amal. Lazat kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sembahyang pun sedap, zikir pun sedap, ngaji pun sedap. Kenapa? Kerana hati kita sudah bersih dengan Allah Ta'ala, tak ada benda lain. Ini dikatakan sebagai ma siwallahu fi qalbi. Bila hati tak ada benda lain kecuali Allah Ta'ala, tak ada gangguan dah. Sebab apa? Sebab hati dia sudah tawajuh kepada Allah Ta'ala, direct kepada Allah Ta'ala. Ini sampai satu tahap dia sembahyang pun boleh sampai menangis, bangun qiyamul lail boleh sampai menangis. Kenapa? Hati dia kepada Allah Ta'ala, dekat hati dia dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan ini semua nikmat Allah Ta'ala beri, dia syukur berlaku. Bukan setakat nikmat kita nampak, tapi yang penting nikmat boleh buat amal ibadat dengan sempurna kepada Allah Ta'ala. Ini maknanya yang dikatakan sebagai Aqabah yang ketujuh, cabaran yang ketujuh, iaitulah cabaran ataupun Aqabah hamdu wa syukur. Dalam keadaan ini kita rasa syukur pada Allah Ta'ala, puji syukur hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian katanya, makna kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan dengan sempurna sekaliannya, makna selesai dah sebut dah 7 Aqabah ini, tamamlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Makna kata Imam Ghazali sebut selesai dah sampai bab ni, maka sudah selesai dia sebut tentang huraian awal ataupun mukaddimah awal pada menerangkan apa yang dia nak sebut dalam kitab ni. Maka lepas pada ni, insya-Allah pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali akan sebut lebih terang, lebih detail, lebih jelas kepada kita apakah yang dikatakan sebagai ketujuh-tujuh daripada cabaran ataupun Aqabah yang perlu dihadapi oleh orang-orang yang salikin berjalan menuju ke hadratillah. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberi gambaran ataupun sedikit pemahaman kepada kita tentang apakah yang dikatakan sebagai cabaran-cabaran yang perlu kita hadap untuk kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita yang sejahtera, hati kita yang bersih, hati kita yang sudah bersedia untuk menjadi orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wasakatulah kuliah kita pada malam ini. Kemudian katanya, dan kami sekarang mengikut akan segala Aqabah ini dengan syarah, yakni menyatakan dengan lafaz yang sedikit lagi mengandung ia atas faedah segala yang dimaksudkan daripada kelakuan yang sekalian itu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.